Kita sudah pun berada dalam talian, nantikan tetamu panel kita pada petang ini insyaAllah ya. InsyaAllah pukul 3 kita akan bermula, menantikan dulu sementara tuan panel kita masuk dalam Zoom untuk kita bersiaran secara langsung insyaAllah. Sebab itu kita berharap rakan-rakan dapat bersama-sama sharekan posting ataupun URL kita pada petang ini untuk mendapat manfaat daripada diskusi ya. Sama-sama kita menantikan kehadiran panel kita insyaAllah. InsyaAllah kita menanti okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sihat tuan ya. Ya, alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ya, selamat Raya juga kepada tuan. Ya, di mana ni tuan? Di office ke, di rumah ke? Ada dekat pejabat. Pejabat. Okey, pejabat ya. InsyaAllah kita sudah pun berada di atas talian sekarang ni. Sama-sama kita menanti seminit dua rakan-rakan yang akan hadir bersama-sama kita ya tuan. Boleh ya? Boleh. Tak masalah. InsyaAllah kita sudah pun berada di talian. Boleh sharekan kita punya posting kita, sama-sama kita menanti rakan-rakan untuk hadir. Link kita di sini. InsyaAllah kita akan mulakan seminit lagi untuk perbincangan atau diskusi kita pada petang ini bersama dengan panel yang telah hadir insyaAllah. Allah Akbar. Bismillah. Ya, sekejap ya. Kita nantikan rakan-rakan. Untuk pengetahuan semua juga, ini adalah merupakan seri yang ke-14 ya, diskusi yang ke-14 untuk meraihkan Pesta Buku Carnival buku penerbit Mr. Malaysia Pahang dalam talian, dan yang mana kita selama ni tidak boleh menjual secara fizikal sepanjang PKP, jadi kita menggunakan platform Maya ini untuk menjual insyaAllah. Ini adalah antara aktiviti yang kita adakan sepanjang program ataupun Carnival jualan kita dalam talian insyaAllah. Okey. Kita boleh mula ya tuan. Tuan Basit. Baik. Ya? Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat Aidilfitri juga kepada Tuan Basit yang sudi ya bersama kita pada petang ini live. InsyaAllah. Pertama kali saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Basit kerana sudi bersama kita pada petang ini. Saya tahu kesibukan Tuan Basit untuk menguruskan company dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba menggunakan ruang yang ada ini untuk membincangkan satu topik Tuan Basit tentang pengembangan sumber manusia. Mungkin perkara ini agak remeh, mungkin dipandang remeh, tapi sangat penting dalam mana-mana organisasi sebenarnya. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita, mungkin saya dapat memperkenalkan diri ya.
panel kita panel kita ni ialah bukan calon-calon awak, kebetulan satu kampung sebenarnya tuan. Baik. Kita satu kampung kalau Kansa, jadi bertemu di Maya insyaAllah, dan Tuan Masih ni adalah merupakan chairman Beyond Group, sebuah company konsultan untuk dalam bidang bisnes sebenarnya, group bisnes sebenarnya. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu dan juga dapat mungkin sedikit membincangkan isu-isu yang relevan dalam konteks pengurusan sumber manusia, khususnya dalam era COVID ini pada petang ini insyaAllah Tuan Masih. InsyaAllah. Mungkin pusingan pertama ni kita ingin bertanya sepintas lalu dulu. Pada pandangan Tuan Basit lah, arti kata mengurus sumber manusia secara umum dululah. Kita dalam era COVID, ada perbezaan tak sebelum dan sesudah? Sebab sekarang ni kita ada konsep work from home dan sebagainya. Ada tak cabaran sebenarnya pada pandangan Tuan Basit? Silakan. Baik, pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat tak terhingga kepada Tuan Azli selaku yang menjemput koordinator, dan saya boleh kata beliau lah orang yang ini jemputan pertama saya untuk UMP, dan UMP. Saya tak pernah dijemput oleh UMP lagi. Ya, betul. Alright, dan saya sangat berbesar hati, saya sangat berbesar hati oleh UMP, dan terutamanya oleh Tuan Azli sendiri, iaitu beliau merupakan orang sekampung dengan saya. Saya ni kalau orang kampung panggil saya Roger je. Itulah. So amat-amat berterima kasih dan membincangkan topik hari ini, yang pada saya topik ini adalah topik orang yang educated akan memilih topik begini. Orang yang memikirkan masa depan akan memilih topik ini. Orang yang melihat future sebagai satu perkara yang serius, dia akan suka akan topik begini. Jadi saya melihat bahawa Tuan Azli adalah orang yang jauh pandang ke hadapan, memilih topik begini untuk dibincangkan. So pertama sekali saya perkenalkan diri dahulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Abdul Basit dan dikenali kalau di media sosial sebagai guru pengurusan bisnes anda, yang mana saya merupakan chairman kepada Beyond Group of Companies, yang mana dalam Beyond Group of Companies kita ada 6 buah syarikat. Kita ada Beyond Success yang Berhad, kita ada Beyond Trading. Saya terlibat dalam pelbagai industri. Kita ada consultant, kita ada saya ada audit firm sebenarnya Tuan Azli. Audit firm. Ada, saya ada business trading, import export daripada China. Saya ada juga terlibat dalam property. Saya memiliki berpuluh property, dan terlibat juga dalam stock market, terlibat juga dalam beberapa siri-siri investment yang lain. Dan alhamdulillah pada usia 30 tahun saya pun tak expect berada kat level sekarang, dan hari ni kita punya pekerja, tim kita lebih kurang dalam 70 orang. 70 orang, dan macam mana kita menguruskan, dan apa yang saya boleh kongsikan dengan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, pada yang menonton video ini, boleh tak bantu saya untuk share video ini? Tekan button link di bawah, tekan button share, boleh komen di bawah anda daripada mana, bekerja sebagai apa, kalau ada buat bisnes, nyatakan buat bisnes apa, dan mungkin anda boleh nyatakan soalan-soalan yang berkaitan tentang manusia dekat komen di bawah. Alright, moga-moga dengan apa usaha yang anda buat, kongsi dan tekan button share di bawah, Allah bantu anda dan permurahkan rezeki insya-Allah. Baik. So, apa topik yang Tuan Azli tanyakan tadi tentang pasca COVID-19 everything semua ni, dan benda yang saya suka kongsikan dengan anda. Alright. Satu perkataan ini, dunia dah tak sama. Dunia dah tak serupa, dan jangan expect dia akan sama. Dunia takkan sama seperti dahulu. Okey. Kedatangan satu benda ni namanya COVID-19 sudah mengubah seluruh landscape dunia. Dari segi ekonominya, cara kerjanya, pemikirannya, hatta pendidikannya. Dan paling ketara tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ini, paling ketara adalah dalam institusi pendidikan. Cara orang belajar totally akan saya masih dalam line. Okey. Dia hilang sekejap. Ada orang call saya kena reply message dia. Okey. Alright. So, bila tuan bercakap pasal cara kerja macam mana selepas COVID-19, of course ada 3 elemen yang berubah. 3 elemen yang berubah. Pertama adalah ilmu. Ilmu memang dah berubah. Okey.
ilmu macam mana tahu? Ilmu tentang the latest one. Ilmu tentang cara bekerja. Ilmu tentang cara manusia berfikir. Okay? Semua tu dah berubah. Semua tu dah berubah. Right? Cara respon. Right? So, yang kedua, apa yang berubah adalah yang saya sebut people. Manusia respon berubah. Manusia bekerja berubah. Manusia bergerak berubah. Manusia order makan pun berubah. Okay? Dan dia bukan berubah untuk orang yang bekerja, tak. Dia daripada anak kecil sampai ke orang yang masih mempunyai tanggungjawab. Kenapa saya sebut orang bertanggungjawab? Orang yang ada tanggungjawab, dia ada anak, ada isteri, ada mak, ada ayah. Semua ni golongan-golongan yang terpaksa berubah. Terpaksa berubah. Disebabkan apa juga? Disebabkan yang elemen ketiga adalah elemen teknologi. Teknologi. So mana-mana orang yang deny. Sebenarnya untuk pengetahuan Tuan Azli, denial teknologi ni sebenarnya dah wujud lama tau. Okay? Terutamanya mereka yang bekerja, terpaksa cakap, bekerja yang dalam keadaan status selesa. Yang tak mungkin dibuang. Kalau dalam situasi yang kalau buat masalah pun mungkin dipindah jawatan atau dipindah tempat lain. Tapi still ada kerja. Orang ini biasanya akan ada simptom yang dipanggil teknologi tech denial. Tech denial ni kata apa? Alah, dia biasa skrip-skrip yang muncul dekat mulut mereka. Alah, kalau tak ada online pun boleh je buat bisnes. Alah, kalau tak ada online ni pun boleh je kerja. Alah, kenapa nak kena smartphone ni? Yang penting kerja siap je. Itu dia dinamakan tech denial. Apa benda? Apa IG Facebook ni? Ni semua buang masa je. Tech denial. Apa ni kena bayar online ni? Kan boleh bayar kat kaunter. Kan akan ada generasi gap. Betul. Between generasi dipanggil baby boomers, between generasi X, generasi Y dan millennial generation. Yang umur 20-an ni millennial lah. Kalau saya ni masih lagi generasi Y. Saya rasa Tuan Azli pun generasi Y juga. Betul Pak. Kita beza 10 tahun. Okay, so masih lagi dekat Y. So Tuan Azli mungkin dekat-dekat nak X lah. Betul. Nak pergi X lah. So, nak pergi X lah. So kalau X ni, okay, apa perbezaan yang anda kena faham tentang generasi ni? Kalau baby boomers, dia adalah mereka yang lahir selepas pasca merdeka. Okay? Kalau golongan-golongan ini biasanya mereka adalah golongan yang ada satu pattern pemikiran yang disebut sebagai security. Dia nak dia nakkan keselamatan dulu. Maksudnya apa? Kalau nak kerja yang secure. Sebab itulah mak ayah kita dulu kalau suruh kita kerja, dia nak kita kerja government. Sebab dia nak secure. Words satu pattern dia dipanggil security. Dia nak secure dulu. So itu pemikiran baby boomers. Generasi X adalah pemikiran yang saya sebut sebagai orang yang mahukan jaminan. Dia nakkan dia nakkan kalau sebut kita beli barang tu, dia ada warranty lah. Sebab itulah kalau generasi X ni, dia lebih suka bayar dekat kaunter sebab dia nak jaminan, tak ada penipuan. Generasi X ni dia adalah orang yang mula kenal dengan teknologi. Sebab itulah kalau kita perasan golongan Gen X ni, rumah confirm dah ada. Insurans confirm dah ada. Simpanan confirm dah ada. Kalau generasi X nak pergi ke Y, biasanya pattern sama. Sebab bridge dia tak jauh. Generasi X ni bila pula? Generasi X ni biasanya lebih kurang dalam anggaran umur mereka kalau sekarang lah. Dalam lebih kurang dalam 40 ke 50 tu generasi X lah. 40 ke 30 generasi Y. Y ni pula macam mana? Y ni adalah generasi yang saya sebut sebagai generasi speed. Generasi nak cepat. Semua nak cepat. Beratur nak cepat. Kalau boleh order makan hari ni semalam sampai. So golongan ni golongan yang sudah mula explore dengan teknologi. Tu Gen Y lah. So Gen Y ni adalah yang adapt dengan teknologi sangat cepat. Betul. Okay. So sekarang generasi millennial. Millennial ni adalah generasi yang saya sebut sebagai generasi DIY. DIY. Generasi DIY ni apa? Semua benda nak buat sendiri. Betul. Okay, mereka kalau sekarang generasi millennial ni adalah yang mana lahir selepas tahun 2000. Jadi orang millennial ni mereka akan belajar sendiri, tengok YouTube banyak dan kepandaian mereka, kebijaksanaan mereka melangkaui zaman-zaman kita ni. Kadang-kadang kita tengok, cerdiknya sekarang dah buat benda ni Sekarang ni orang buat matematik yang kita belajar sekolah menengah, dia orang belajar sekolah rendah. Ya, betul. Kadang-kadang takkanlah sekolah rendah dah belajar macam ni. Kita dulu sekolah menengah. Why? Sebab mereka zaman yang advance banyak. Nanti
akan kemungkinan akan wujud pula generasi baru dipanggil generasi COVID yang lahir waktu PKP ni kan. Tu mungkin zaman 2020 ni mungkin dia ada satu generasi baru kot. Generasi yang memang generasi yang kelima barangkali, saya tak pasti. Itu mungkin kemungkinan dalam prediction human akan wujud golongan yang muncul selepas pasca COVID-19 ni. Baik, kenapa saya membicarakan tentang adanya generasi-generasi gap ni? Sebab biasanya yang denial tag ni akan wujud pada generasi baby boomers dan generasi X. Mereka akan cakap kenapa nak susah-susah. Tapi hari ini kedatangan COVID-19 membawa satu wave baru, iaitu memaksa mereka terpaksa berubah. Memaksa mereka kalau sebelum ini mempertikaikan. Saya pernah jumpa, saya kongsikan satu story lah, satu kisah yang mana ketika saya dijemput untuk berkongsi tentang dunia pengurusan di di iKIM. Untuk anda yang belum mengetahui dan belum mengenali, boleh follow saya dekat Facebook Abdul Basit, IG Abdul Basit, yang mana saya dah membantu lebih 30,000 buah syarikat untuk advice tentang pengurusan. Dan ketika dijemput dekat iKIM, Radio iKIM, ada seorang owner bisnes, buat bisnes air, dia jual air kan, dia macam Kowe tapi dia brand Malaysia. Okay, so apa yang saya sempat bercakap dengan owner tersebut, saya kata, oh bagus bisnes ni, boleh pergi jauh ni. Ya betul. Buat iklan kat radio ke, tak buat online, Facebook? Apa jawapan dia? So umur dia saya boleh kira kalau tengok dari segi raut wajah mungkin menghampiri 50 dan mungkin atas 50 dengan uban-ubannya, tingginya lebih tinggi sikit daripada saya dan kurus-kurus sikit, ada anak ikut. So saya tanya dia, tak pergi ke online ke? Tak pergi ke Facebook? Oh, saya tak percaya online ni semua tipu je. So, saya kata, ini dekat zaman bila ni, saya kata. So anak tak pernah, saya tanya anak-anak lelaki, saya kata tak pernah bantu ayah kawasan online. Oh, kami memang fokus kat radio iklan dengan surat khabar je. Oh, okay, baik. So saya kata, alright, saya menghormati pendapat orang lain. Sebab for me, dia punya reason kenapa dia buat macam tu. Cuma saya mengambil iktibar dekat situ daripada kisah tadi. Sebenarnya wujud sangat ramai orang yang tech denial ni, orang yang denialkan teknologi. Tapi hari ini saya percaya orang tersebut waktu COVID-19 3 bulan ni, kita dah menghampiri habis PKPP dan memasuki PKPP, dah boleh rentas balik kampung. Alright, so rentas negeri. Apa yang jadi adalah yang tech denial ni akan mula sedar yang saya masih ingat lagi satu momen jugalah ketika saya jatuh 2014 saya rugi berjuta sebenarnya 2014, kehilangan bisnes printing, kena tikam dengan partner sebab masalah tak ada agreement. So ketika saya bangkit dan saya macam-macam saya buat, saya jual t-shirt, saya jual kek, saya berniaga pasar malam, saya jual makanan depan masjid untuk nak start semula, nak bangkit semua daripada kegagalan. So ketika itu saya mula berkongsi tentang dunia pengurusan. Saya bukan nak sangat berkongsi dunia pengurusan. Sebab untuk pengetahuan Tuan Syukri, saya sedang menyambung pengajian dekat UTM. Doakan saya selesaikan saya punya PhD. PhD saya. So kajian saya tentang pengurusan pengurusan menurut sirah nabawiyah. So saya mengkaji macam mana Nabi berbisnes, apa manajemen dia buat, dia apply. So apa yang terjadi adalah ketika saya 2014 tu, saya mula nak berkongsi tentang kebodohan dan kesilapan saya. Orang lain buat seminar, mereka berkongsi kejayaan, baru mereka buat seminar. Saya pula tengah lingkup. So saya bagi tahu, okey, benda bodoh jangan buat. Dia macam seminar jangan buat benda bodoh. Lebih kurang macam itulah. Terbalik pula ya, terbalik. So saya menceritakan jangan buat benda yang saya buat. Benda-benda bodoh. Dan saya tak expect buat akan ada permintaan. Rupa-rupanya dunia yang benda yang indah-indah, dunia imajinasi, dunia tentang jualan tinggi, everything semua tu memang ramai dah orang buat. Tapi dunia realiti, pengurusan, sakit kepala urus pekerja, duit tak ada, everything semua tak ada orang sentuh. Maka ketika saya buat tu, saya disentak oleh orang yang berpengalaman berpuluh tahun dalam syarikat, dalam bisnes. Dia kata apa? Orang lain kalau nak cerita, dia dah berjaya. Kamu tu dah lah lingkup waktu muda, apa qualification kamu nak ajar? Betul. So saya pun cakap, saya bukan nak tunjuk saya pandai, saya nak tunjuk saya silap, saya nak tunjuk saya bodoh. Dia faham situasi yang saya berkongsi bukan saya pandai, saya berkongsi sebab saya dah bodoh. So janganlah bodoh bersama dengan saya, bukan saya ajak okey, mari bodoh bersama-sama, tidak. Saya cakap okey, ini bodoh, jangan masuk ke dalam lubang yang sama. Please elak benda tu.
So Betul. dia kata aku ni lebih lama. Aku ni dah makan garam dulu sebelum kamu. So saya bercakap alright. So betul, cuma perbezaannya adalah saya memasukkan elemen apa? Saya memasukkan elemen sistem. Saya masukkan elemen teknologi. Saya masukkan pembaharuan dalam bahasa. Kenapa saya baru perasan rupa-rupanya dekat Malaysia ni, kenapa owner business, kenapa orang millennial, kenapa kebanyakan orang-orang yang kerja kat universiti, kerja dekat kerajaan, mereka sukar nak implement management. Salah satu puncanya adalah bahasa. Bahasa, okey. Kenapa saya kata bahasa dia begini? Alright. Pada tahun 1994 ada sebuah syarikat namanya Success Resources. Mula membuat seminar untuk membantu owner-owner business, dan seminar ni dibuat dalam bahasa Inggeris. Maka waktu itulah mereka menjemput seorang namanya Robert T. Kiyosaki untuk tulis buku Rich Dad Poor Dad. Dan buku itu dilancarkan dekat Wan Utama. Sebenarnya. Dan buku tu mula dikenali di seluruh dunia. Rich Dad Poor Dad, kalau tahu buku tu lah, Robert T. Kiyosaki. Betul. Sebenarnya adalah disuruh oleh owner Success Resources ni. Jadi bermulalah fasa seminar bisnes, pengurusan hartanah, investment, tapi dalam bahasa Inggeris. Dan siapa yang pergi, saya bukan berbentuk rasis, tapi ini yang data yang saya dapat. Chinese Indian pergi dulu. Sebab itulah sebenarnya penguasaan ekonomi bermula sekitar hujung tahun 90-an dan tahun 2000 menggila, mereka cetak duit, memiliki hartanah, kuasa ekonomi gila-gila. Kenapa? Sebab mereka memahami struktur macam mana dunia korporat, dunia kerja, dunia investment, dunia bisnes ini beroperasi. Baik. So apa jadi? Apa jadi adalah orang Melayu sangat sedikit. Ada yang pergi tapi sangat sedikit. Okey, bukan sebab mereka tak faham bahasa Inggeris. Mereka belajar bahasa Inggeris, tapi isu dia adalah bahasa itu menjadi satu kayu ukur. Kalau kita faham, dia meresap, apa maksud kita faham dan meresap ke jiwa adalah bila kita belajar bahasa Inggeris, kita boleh pakai untuk kita, tapi kita nak cerita ke orang lain, dia ada isu. Sebab kita faham, kita translate dan mengikut kefahaman kita. Kita takut kalau kita lain dalam maksud dan kefahaman yang salah atau berbeza. Jadi, apa yang berlaku adalah ketika saya mula berkongsi di 2014, saya berkongsi dunia pengurusan dalam bahasa Melayu. Dan amazingnya, rupa-rupanya tuan-tuan para pendengar yang sedang live bersama saya ni, bantu saya share video ni bantu saya share video ini, tekan button share. Satu penemuan saya adalah rupa-rupanya orang Malaysia, bukan saja orang Melayu, Chinese pun, Indian pun, mereka sebenarnya nanti-nantikan seminar pengurusan dalam bahasa Melayu yang sudah dimelayukan dan mudah difahami. Sebab ramai orang buat bisnes, mereka bukan tak faham bahasa Inggeris, tapi mereka nak terminologi yang mudah, nak dialih macam ni, terminologi atau term yang bahasa mudah dia, senang nak cerita balik kat staff. Ayat dia macam tu. Aku boleh pindahkan skill aku kat staff. Aku boleh pindahkan skill aku kat manager, dekat HOD, dekat staff biasa, operational. Dan ramai orang yang bekerja, yang bukan owner business, mereka salah faham begini. Alright. Boleh jadikan saya host ke? Aku host. Saya nak tunjuk. Apa sikit tuan? Pergi internet pergi sikit. Tuan pergi ke participant, Saya klik pergi sebelah sini. sebelah nama saya, letakkan co-host. Okey je saya letakkan tuan Right. Okey. Okey, co-host dah. Alright, okey. Alright, saya cuba nak okey, boleh ke tidak Boleh. Sekejap. Oh, biasa saya guna dekat laptop dia boleh share kalau di handphone susah sikit kot. Tak boleh. Boleh. Tak apa. Kita move kepada next step je. Dia macam ni. Okey. Ramai orang ingat yang kena ada pemikiran bisnes ni hanya orang bisnes. Oh, itu kesilapan yang sangat besar yang menyebabkan sebenarnya rakyat Malaysia terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan. Mungkin 2.4 juta yang bakal hilang pekerjaan sampai tahun 2021 adalah mereka-mereka yang tak faham konsep ini. Apa dia? Konsep bisnes ataupun bisnes cara fikir ini, sama ada HR-nya ke, sale-nya ke, marketingnya ke, operation-nya ke, everything semua ni, cara fikir owner business ni, pekerja kena faham dan kena tahu. Kenapa? Sebab jawapannya mudah. Every single organisasi
punca ataupun currency yang berpusing dalam organisasi adalah duit. Ya. Okey. Bila currency yang berpusing adalah duit, pekerja dibayar gaji bukan daripada duit pocket owner. Pekerja dibayar gaji oleh jualan yang masuk dalam syarikat. Okey. Kalau syarikat tak buat jualan, syarikat tak buat duit, jadi pekerja ada gaji tak? Tak adalah. Tak ada. Jadi the only pekerja yang akan sustain, yang akan maintain, yang akan kekal dalam organisasi adalah mereka yang boleh bantu naikkan jualan syarikat. Titik. Ya. Kenapa? Jawapannya mudah. Kenapa ni Asia dah kerja 8 tahun, 15 tahun kena buang juga? Jawapannya mudah. Kalau pekerja itu boleh membantu menaikkan jualan Asia, saya tak rasa dia akan dibuang kerja. Betul. Sama juga anda yang menonton video ini. Kalau anda masih bekerja, anda jangan rasa selesa. Terutamanya, saya sebut nama simptom ni dipanggil boiling frog. Katak rebus. Katak rebus. Kenapa boiling frog ni saya sebut sebagai satu simptom? Apa dia tahu? Katak ni, kalau kita ambil katak dan kita letakkan dia ke air panas, dia akan melompat. Ya. Okey. Apa jadi? Satu kajian yang dibuat, katak, kalau kita letakkan dekat dalam air yang sejuk, dia akan ikut suhu air tu dan dia akan selesa. Tapi apa jadi bila kita letakkan penuh Bunsen ataupun api dekat bawah dia dan kita panaskan perlahan-lahan, air tu mula naik suhu dia sedikit demi sedikit, tapi katak tu okey sebab dia dah absorb dengan suhu sekeliling, dia selesa. Makin panas, dia macam okey, boleh terima lagi. Lama-lama apa jadi? Katak tu mati dalam kepanasan air yang mendidih. Ini boiling frog symptom. Apa jadi adalah benda yang berlaku kepada kebanyakan orang yang makan gaji yang bekerja. Sebab mereka ingat, mereka dapat gaji sebab bos. Oh, bos naik MERS. Oh, bos kaya, bos boleh bayar gaji aku. Oh, tak. Anda bekerja dengan billionaire pun anda kena buang kerja. Bukan billionaire tak mampu bayar gaji anda. Tapi anda tu, ataupun anda yang sedang bekerja ni, adakah anda mereka yang memberi manfaat? Adakah mereka yang membantu menaikkan jualan organisasi anda? Jawapannya mudah. Kalau anda adalah orang yang bekerja, anda kata, tak, aku kerja government, kenapa aku nak fikir penghasilan government? Oh, tidak. Yeah. Kalau anda membantu mempercepatkan kerja, kalau anda membantu mengefisienkan kerja, kalau anda membantu, atau bukan UMP saja, okay? Saya mendapat maklumat daripada Unimas, okay, dia punya deputy CEO business school. Masuk kelas saya, dia bagi tahu yang sebenarnya semua universiti yang ada program MBA, master, semua universiti tengah struggle. Sebab orang tak nak sambung master. Sebab orang kata kenapa nak sambung master? Sebab sambung master pun gaji orang lepasan master dengan degree sama dan mungkin lebih rendah. Sambung ke PhD pun. Hatta saya menyambung dengan pengajian saya. Dalam kelas saya semua PhD kan. So bila saya tanya mereka, mereka pun sebenarnya 50-50. Kalau mereka ambil PhD pun belum tentu dapat jawatan bersyarah. Belum tentu. Sebab ingat, penghasilan PhD setiap tahun bertambah. Dan saya tanya anda semula, adakah universiti kat Malaysia ni bertambah? Anda nak sambung masa sama PhD? Teruskan. Soalan saya, adakah syarikat makin bertambah? Universiti menghasilkan ratusan ribu pelajar setiap tahun, betul? Betul. Ratusan ribu. Soalan saya, berapa puluh ribu syarikat yang lahir dekat Malaysia ni setiap tahun? Oh, betul. Dan untuk pengetahuan anda yang menonton video ini, okay, tahun sebelum, bukan tahun lah, sebelum COVID-19 sudah ada 600,000 siswa Zah terhormat yang tak ada pekerjaan. Pasca COVID-19 ni dia akan bersambung. Sebab apa? Sebab sudah ada puluhan ribu syarikat dah tutup. Syarikat besar ke kecil ke semua terciduk. Terciduk istilah dia sekarang kan. Memang semua tersembam. Jatuh, lingkup, tak ada perolehan. Jadi anda terpaksa, yang lepasan-lepasan universiti ni terpaksa bersaing dengan mereka yang diberhentikan oleh syarikat-syarikat swasta. Betul. Baik. Ada satu golongan yang akan rasa okey, tak ada kaitan dengan hidup aku pun. Apa dia? Golongan yang saya sebut sebagai government servant. Atau yang kerja syarikat GLC. GLC tak selamat GLC sedang, mereka, saya tak sebut mereka downsizing. Mereka sedang mencari a right sizing. Ada government pun bila saya bersembang, mereka semua, kami takkan diberhentikan. Saya terus terang bagi tahu, saya pernah pergi ke salah seorang saya dijemput oleh seorang sebelum dia jadi menteri. Sebelum jadi menteri, saya pergi ke rumah seorang VVIP ni. Okey, beliau memegang satu portfolio yang tinggi dekat Kuala Lumpur.
sebelum dia diangkat jadi menteri sebagai senator baru-baru ini. Tak perlu saya beritahu siapa nama dia. Dan saya tanya dekat dia, apa jadi Datuk dalam organisasi sekarang? Semua government servant sedang di-cut tanpa sedar. Apa permulaannya? Dengan menamatkan semua pekerja-pekerja kontrak. Betul tak? Kontrak, ya. Kadang-kadang kita tak tahu. Dah tak sambung, dah tak ambil. Betul tak? Itu kontrak lu lepaskan. Lepas tu tak ada kemasukan baru. Betul tak? Jadi pekerja-pekerja yang sedia kata, oh tak cukup pekerjaan lah, tak cukup kerja lah, kerja banyak lah. Alright. Dan ingat, dekat kementerian sekarang, dekat government sekarang, mereka sudah mula membawa masuk orang korporat. Sebab itulah kalau perasan, ekonomi Malaysia ni sebenarnya agak laju dan rancak disebabkan kemasukan menteri dalam kalangan orang korporat, iaitu bekas CEO CIMB masuk mencari menteri kewangan. Sebab tu ekonomi Malaysia ni agak rancak dengan bantuannya, dengan pelbagai inisiatifnya, rancak laju, tak seperti negara lain dekat Asia. Kenapa? Sebab jawapannya kebijaksanaan kita punya PM membawa masuk orang korporat. Dan anda sebagai pekerja government kena faham, kalau orang korporat masuk, mereka akan find a tune to gain a right sizing. Apa jadi? Right sizing ni matlamat dia mudah tuan. Matlamat dia adalah berorientasikan duit. Maksudnya duit adalah dia punya equation. Kalau dalam mathematics, dia ada equation. A plus B equal to C. Macam itulah. So C tu saya sebut sebagai capital, duit. Jadi naikkan reserve company, reserve organisasi, reserve kerajaan, reserve government, maka mereka akan tengok dua komponen ni. Dengar baik-baik yang sedang menonton ni. Dengar baik-baik. You miss this point, you will lose your future. Right? So this is berkenaan dengan tentang human resource lah. Apa dia? System dan human. Sistem dan human. Right. Sistem dan human ni akan dicari tune. Sistem apa yang terbaik untuk match dengan human yang ada. Sebab matlamat dia adalah menghasilkan duit cash reserve yang banyak. Kerajaan sudah menghabiskan banyak dana untuk survival lepas pasca COVID-19. Jadi government akan reduce human sebab dia akan membawa masuk teknologi, akan bawa masuk sistem. Everything akan efficiency, everything go digital, everything go online. Perlu lagi tak banyak staff dekat government? Perlu lagi ke banyak pensyarah kat universiti? That's the question. Sebab dia akan mencari human, saya sebut ni human lah. Human yang bertahan, human yang cepat berubah, human yang cepat berinovasi, human yang adapt dengan teknologi, human yang upgrade knowledge, human, people manusia yang cepat dan adapt dengan perubahan. Jadi sistem ni akan menyebabkan human ni makin lama makin kurang. Sebab itulah ni benda ni berlaku dekat kami sendiri sebenarnya Tuan Azli. Which is formula yang saya jumpa ni sebab saya jumpa dalam sirah Nabawiyah. Macam mana yang mana Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada usianya 12 tahun dia ikut pakcik dia berniaga selama 6 tahun. So dari situ saya temui bahawa Rasulullah ni menguasai dua elemen ni. Dia kuasai sistem bisnes sendiri dan dia ajar tentang ilmu manusia. Kenapa? Sebab pada usia Nabi umurnya berapa? Umur Nabi ketika 18 tahun menerima investment daripada Khadijah. Sebenarnya Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW bukannya umur 25 baru kenal Khadijah, tak. Umur 18 dah kenal dah. Dah berpartner pun dalam bisnes. Betul. Dikenalkan oleh pakciknya Abu Talib dan Khadijah ni dalam sirah yang saya temui bahawa Khadijah ni dia bagi modal. Bukan berbentuk duit tapi berbentuk unta berserta barang dagangan. Yang dianggarkan 1000 ekor unta berserta barang dagangan itu nilainya 30 juta. Dalam satu ensiklopedia yang dikeluarkan oleh Telaga Biru, ensiklopedia perang. Ni. Telaga Biru ada keluarkan. Dalam buku, dalam ensiklopedia ni yang ditulis oleh pakar sejarah, everything semua, dia bagi tahu unta ni untuk seorang tentera menjaga adalah nisbah dia 4 ekor unta, 1 manusia, 1 orang tentera. Ataupun 4 ekor ke 5 ekor, seorang tentera jaga. Jadi kalau 1000 ekor unta bermaksud Rasulullah ketika usianya 18 sudah memiliki 200 ke 250 orang pekerja. Banyak. 18. Okey, kalau Rasulullah tak ada ilmu tentang human, ilmu tentang manusia, mana mungkin dia boleh menguruskan 200 ke 250 orang pekerja waktu usia 18. Kita 18
mungkin sedang berTikTok. Umur ni sekarang tak. Kita dulu umur 18 baru nak sama matrik kan. Betul. Baru nak isi UPU, tapi berbeza dengan Rasulullah. Dan dah menguruskan dana bernilai puluhan juta. Dianggarkan 1000 ekor unta itu sekitar 30 juta. Bukan amount yang sedikit. Dan amount tu dalam tempoh 7 tahun. Pada usia Nabi 25 tahun. Nilai itu digandakan. Sebab apa? Ada satu bukti yang saya temui. Rasulullah, Nabi kita ketika berkahwin dengan Khadijah, dia bukan orang miskin. Nabi orang yang sangat kaya. Apa bukti dia? Barang hantaran Nabi kepada Khadijah adalah 100 ekor unta berserta barang dagangan dan ada unta merah. Yang waktu itu kalau dianggarkan hantaran Nabi pada Khadijah sekitar 3 juta. Dan ingat, waktu itu zaman Arab dekat Quraisy, zaman Arab dekat Mekah ketika itu, kalau mereka memberi barang hantaran adalah 1/10 daripada harta yang mereka miliki. Bermaksud kekayaan Rasulullah adalah sekitar 30 juta. Masya Allah. Sebab itulah beliau sekufu dengan Khadijah. Kalau anda kata, sirah kata Rasulullah miskin. Rasulullah miskin adalah waktu zaman kerasulannya selepas umur 40. Dia infakkan segala hartanya untuk Islam dan dia tak buat bisnes pun. Tapi waktu dia muda, dia sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Buktinya apa? Rumah Rasulullah berada dekat sebelah Masjidil Haram. Kan kalau kita pergi Mekah ada rumah ada dekat sebelah tu. Kalau sekarang ni lah rumah kita KLCC, rumah kita kat sebelah KLCC. Mahal tak rumah tu? For sure mahal. So, tapi orang tak faham ni. Tengok Tuan Azli. Ramai orang ingat human resource ni lah, ramai orang pengurusan manusia ni, ramai orang ingat apa tahu? HR, OT, cuti, gaji. Ramai orang ingat skop kerjanya begitu. Sebab saya pernah buat kelas sebelum ini, Road to HR. Saya dibantai, saya dicaci, saya bukan difitnah, dipelekehkan, dipeli. Kenapa? Sebab mereka bercakap bahawa siapa Abdul Basit nak bercakap pasal HR, dia bukan ada qualification. Dan yes, tuan-tuan puan, saya tak ada qualification dalam HR. Namun saya temui rupa-rupanya kenapa ramai orang bila dia ingat HR itu adalah OT, cuti, gaji, claim, KSP, sok-sok, maka bungkuslah bisnes. Maka kalau anda ingat itu yang terjadi, maka sebab itulah kenapa anda mungkin mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Government servant tak government servant. Swasta tak swasta, anda adalah mereka yang bakal kehilangan pekerjaan. Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan, ilmu manusia ni, kalau anda kata HR, sebenarnya HR dia terbagi pada dua, iaitu ilmu strategi ataupun ilmu administratif. HR, kalau ilmu strategi, itulah ilmu tentang manusia. Macam mana nak buat manusia yang betul, macam mana kita nak upgradekan, macam mana kita nak pastikan menjadikan mereka adalah orang yang betul membantu organisasi, macam mana kita nak pastikan mereka memenuhi keperluan syarikat, macam mana kita nak pastikan mereka sentiasa improve, kita menjadi advisor kepada mereka. Itu adalah ilmu tentang strategi. Ilmu teknik, ilmu administratif ni, administratif apa dia? Apa saja berkaitan tentang dokumen, cuti, gaji, OT, kiraan-kiraan semua tu, dan terus terang tak perlu ada ijazah pun nak buat kerja administratif. Budak sekolah rendah pun boleh buat, lillahi ta'ala. Tekan button, tekan apps, tekan software, dah selesai. Nak kira, nak kira tu budak tingkatan 1 pun boleh kira gaji. Kita sekarang ni bercakap tentang akta, buku akta pekerja lah. Buku akta pekerja tu kau hafal, selesai. Dia sebenarnya buku akta tu sekadar alat. Yang mahalnya bukan buku akta, yang mahalnya macam mana pengalaman kita menguruskan manusia. Dan itu perlukan ilmu strategi. Kita bekerja dengan manusia. Kita berurusan dengan manusia. Kita berjual beli dengan manusia. Kita naik pangkat dengan manusia. Kita turun pangkat pun dengan manusia. Kita balik rumah jumpa manusia. Tapi apa reason kita tak nak belajar pasal manusia? Dan bila kali terakhir kita belajar tentang ilmu human? Kita ingat human tu, ilmu HR. Apa kaitan dengan aku? Aku kerja penerbit je. Aku kerja admin je. Aku kerja jualan je. Nak jual kena faham manusia. Nak mempengaruhi, you kena belajar pasal manusia. You nak kekal dalam organisasi, you kena belajar pasal manusia. Betul. Jadi apa reason untuk tak nak belajar pasal manusia? Ini yang menemukan bila saya mengajar dalam kelas, berkongsi pada berpuluh ribu buah syarikat, mereka baru realize. Apa dia? Mereka salah anggap bahawa mereka ingat pengurusan sumber manusia itu adalah OT, cuti, gaji, claim itu je. Maka
Saya beritahu kepada anda tertinggal 30 tahun yang ke belakang. Oh, Jangan tanyalah kenapa diri kita tak ada nilai. Sebab tu dah orang buang. Betul. Tuan Masih ada satu soalan daripada rakan kita dalam Facebook ya. Boleh. Dia tanya, perlukah menyusun semula tugas dan fungsi bagi mengoptimumkan sumber manusia? Kalau dahulu diperkenalkan pengurusan kejat, maka sudah sampai masanya kita mungkin ke arah pengurusan digital. Apa pandangan Tuan Masih? Baik, tak perlu berubah. Tak perlu ubah apa-apa. Tunggu lingkup, tunggu rugi, tunggu bungkus, baru buat. Tak payah buat. Buat apa nak buat? Tak, kalau tadi saya, dia sama soalan dengan Tuan Azli, cara pembelajaran saya suka guna reverse psychology. Orang tanya, Tuan Masih, perlu tak saya belajar pasal digital? Tak perlulah. Biarlah lingkup dulu. Biarlah hilang pekerjaan dulu. Biarlah hilang duit dulu. Biarlah hilang keluarga dulu. Baru belajar. Tak betul. Sebab kau nak belajar buat apa? Kalau kau sekadar, perlu ke macam tak je. So dia macam tak cukup kuat nak kena buat. Tak yakin. Tak confident. Ya, dia macam seolah macam soalan ni, seolah macam option. Perlu tak saya buat? Hello, hari ini, dua benda ni kalau you tak kuasai, saya ulang dua benda ni kalau you tak kuasai, you memang tempah yang you memang gali kubur sendiri. Pertama adalah dipanggil highway digital. Okey. Kenapa saya sebut sebagai highway digital? Dulu, orang buat bisnes, orang akan cari kedai tepi jalan. Sebab orang akan nampak lokasi. Kalau belajar marketing, dia ada 4Ps. Location. Jadi buku marketing yang ajar 4Ps tu, dah boleh letak dekat rak perpustakaan dah. Dah tak pakai dah benda tu. Betul. Dah outdated dah. Saya pernah waktu universiti dulu, disuruh keluar daripada bilik darjah, daripada kelas sebab saya mempersoalkan dekat pensyarah saya tentang 4Ps tu. Saya kata 4Ps ni basic. Ada lagi banyak Ps, packagingnya, promotion, banyak Ps lain. Lepas tu pensyarah saya kata apa? Kalau kamu pandai sangat, kenapa kamu tak mengajar? Kenapa saya yang akan mengajar kamu? So saya kena halau. Saya kata get out from my class. So, saya keluar lah. So benda tu menjadi satu pengalaman yang bermakna untuk saya sebab saya rasa alright. Dia macam ni. Dalam bisnes, ilmu ni adalah umpama teknologi. Mana ada orang pakai handphone Nokia sekarang? Sebab orang sudah upgrade. Tapi kita, ilmu yang kita pakai sekarang, kita suka guna buku-buku yang 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. That's why lah outdated. Jadi, nombor satu, you kena fahami lebuh raya digital. Apa maksud digital? Everything goes on phone. Everything. On phone, on laptop, on online. Itu maksudnya lebuh raya digital. You kena ada on website. Pemantauan, that's why lah kenapa saya tubuhkan syarikat BeyondTech. Saya buat my syarikat. So mereka kena clock in, tak perlu punch card dah. Mereka sekarang ni kalau nak punch card tu kena snap gambar aja. Okay. Jadi mereka snap gambar, gambar tu akan ada location mereka. Jadi masing-masing akan register rumah dekat mana. Jadi mereka akan snap gambar dan location akan ada sekali. Jadi everything on technology. Lebuh raya digital, highway digital. You kena kuasai benda tu. Kalau you tak kuasai, macam mana mungkin you boleh manage manusia. Kan saya sebut tadi, sistem dengan human, dia punya result dia adalah capital, duit tu. So, kalau orang tanya saya, perlu tak saya upgrade? Perlu tak saya improve saya punya sistem ni? Kalau tanya saya, tak perlu. Biar lingkup dulu, biar bungkus dulu, dan baru you buat. Tuan Zaid, ada satu lagi soalan lah. Kalau katakan, dalam katakan organisasi kita ada tadi generasi X, Y dan sebagainya kan. So, macam mana pendekatan kita kalau generasi yang lama ni untuk kita menyesuaikan diri, memberi dia orang sesuaikan diri dengan teknologi ni? Macam mana kita nak pendekatan kita? Kalau dalam orang lama ni, orang lama kan. Kira orang lama, macam mana kita nak buat? Baik. So tadi saya sebut tentang lebuh raya digital. Nombor 2 dipanggil logistic channel. Logistic channel, okey. Logistic channel ni macam mana? Logistic channel ni adalah you kena kuasai macam mana nak deliver. Kalau universiti, you macam mana nak deliver content kepada kepada pelajar. Kalau buku macam nak deliver bahan bacaan kepada pelajar. Dia tak semestinya kena buku lagi dah. Dia kena melalui video, dia kena bedah buku, dia kena melalui rakaman, dia kena melalui perbincangan, diskusi, tapi everything kena go digital. So, delivery dia bukan lagi, sebab itulah kenapa sekarang bisnes berkaitan logistik. Lalamove, GrabFood, Foodpanda akan naik mencanak. Kenapa? Sebab hari ini siapa yang dapat sampai kepada pelanggan dengan cepat, maka mereka kuasai logistik channel.
Jadi dua elemen ni kena cepat. Ya. Satu perkataan yang saya suka bagi pada para pendengar. Bantu saya share video ni. Ingat kalau kita tak nak berubah, kita akan diubah. Jadi orang lama, saya mudah. Hari ini bukan siapa makan garam dulu, okey. Aku dulu, saya dulu. Perkataan tu dah boleh letak tepi, dah boleh bungkus kemas dan simpan dekat rak. Sebab aku dulu dah tak boleh pakai dah. You dulu ke, you kini ke, you selamanya ke, you kena adapt dengan teknologi. Kalau you kata, oh saya tak biasalah dengan benda ni, it's okay. Kalau kita tak nak berubah, maka situasi akan mengubah kita. Betul. Sama ada anda akan diubah oleh pekerjaan, anda kena berhenti ke, kena buang ke, semua orang sekeliling anda semua dah upgrade. Anda kata, oh saya tak biasa teknologi ni. Terpulang. Ya. Saya tak pernah memaksa anda. Tapi ingat, kalau anda tak nak berubah, anda akan diubah. Diubah dengan apa? Sama ada diubah dengan situasi atau diubah oleh depresi. Tekanan anda sendiri. Betul. Sebab saya mudah saja Tuan Azli. Kalau saya tak boleh mengajar anda, maka kehidupan yang akan ajar anda. Betul. Dan sesungguhnya, yuran kehidupan itu lebih pedih dan tinggi nilainya. Betul. Okey Tuan Hasid, kita sudah pun berada di penghujung ya kita. Wih, cepat ya. Itulah kita pun mungkin satu soalan last boleh Tuan Hasid? Boleh, no problem. Okey, satu lagi. Okey, pertama sekali dia tanya tentang menguruskan bilangan manusia mungkin senang, tapi bagaimana kita nak menguruskan perasaan manusia ni sebenarnya dalam konteks era sekarang ni? Bukan mudah. Contohnya staff tu tak perform, kita nak bercakap pun susah, prestasi dia jatuh, produktiviti lemah. So benda-benda ni kadang-kadang memain emosi. Ada idea tak Tuan Masih? Oh banyak. Sangat banyak. Banyak gila Tuan. Tak serius. 1, 2, 3 Tuan. Okay, sebab apa yang berlaku sebenarnya, saya sudah advise kepada puluhan ribu syarikat. Jadi soalan daripada Tuan Muhammad, dia bagi tahu tentang nak menguruskan bilangan manusia senang. Siapa kata nak urus bilangan manusia senang? Try tengok. Kalau ramai macam banyak kita lagi susah sebenarnya. Sebenarnya bukan menguruskan bilangan manusia yang senang. Dan kalau kata apakah cara terbaik menguruskan perasaan manusia? Mengurus perasaan manusia pun tak senang. Okey, hari ini kita bukan menguruskan perasaan manusia. Kita bukan menguruskan bilangan manusia. Yang kita kena uruskan sistem menguruskan manusia. Kena bawa masuk sistem dulu. Orang kata, orang muda ni susahlah payah, yang payah tak ada ilmu. Oh, orang tua ni payahlah, yang payah tak ada ilmu. Oh, mereka ni susah nak berubah, yang tak nak berubah tu sebab tak ada ilmu. Betul. Okey, macam mana saya menguruskan berpuluh syarikat, macam mana saya menjadi konsultan kepada 100 buah syarikat yang mana bawah mereka ada berpuluh beratus orang staff yang mana saya advise kepada 100 ni secara dekat. So apa yang jadi sebenarnya bukan menguruskan perasaan. Kita bukan bukan kaunselor nak uruskan perasaan manusia, tak. Okey. Kita adalah organisasi yang kena pastikan syarikat kita membuat untung. Syarikat kita menghasilkan KPI, mencapai KPI macam apa yang Tuan Azri buat sekarang. Sedang nak menjual buku, memastikan buku tu terjual, itu ada KPI. Jadi sebenarnya macam mana kita menguruskan KPI? Saya memetik satu kajian yang dibuat oleh satu pengkaji namanya Maslow Hierarchy. Needs of human dia ada 5. Okey, yang bawah sekali dipanggil needs of physicals. Yang ni adalah basic needs lah. Gaji, pakaian. Okay. Yang kedua adalah needs of security, keselamatan. Yang ni kena ada kerja yang selamat, ada ada KWSP, SOKSO, tempat kerja tu ada CCTV, keselamatan. Yang ketiga adalah needs of people. Dia perlukan kawan, dia perlukan dia perlukan surrounding, dia perlukan ada human touch. Yang inilah yang dikatakan kena ada kawan baik, kena ada family, needs of people. Yang keempat, dia ada needs of dipanggil sebagai needs of boleh kata status pun ya. Nombor 4 ni kita boleh kata sebagai need of authority. Dia perlukan jawatan, perlukan pangkat, perlukan nama, dia nak dikenali, dia nakkan hormat, dia nakkan dipuji. Alright. So dan yang paling atas dipanggil needs of hasrat diri.
Dipanggil setiap orang dia ada impian nak jadi apa. So sekarang ni kerja kita bukan nak menguruskan perasaan manusia. Perasaan manusia semua lain-lain. Jadi bila lain-lain, kalau kita fokus kepada nak menguruskan perasaan manusia, bila nak bangunkan organisasi? Bila nak bangunkan kita punya tempat kerja? Bila nak bangunkan kita punya apa ni syarikat ataupun organisasi yang sedang kita bekerja? Apa yang kita boleh uruskan adalah uruskan mereka punya needs. Orang yang fokus kepada needs yang bawah, yang gaji, yang fokuskan security dah. Mereka ni macam mana keadaan sekalipun, mereka nak gaji dia orang ada, kerosien so-so terjaga, dah selesai. Ada orang nak kawan. Kalau nak kawan ni pastikan ada, sebab itulah kalau dalam milenial mereka nakkan keseimbangan. Mereka nak ada lifestyle, mereka nak lepak, mereka nak main game, dah sediakan tempat ruang game. Kita bukan menguruskan perasaan mereka. Kita menguruskan needs of human mereka. Jadi kita sediakan tempat orang lepak. So mereka nakkan pujian, nakkan harga diri, nakkan impian, maka setkan career path. Setkan masa depan mereka. Sebab mereka mungkin ada nak kahwin, ada yang nak ada anak, ada nak rumah. Jadi mereka sebenarnya antara semua ni, apa yang paling mahal dipanggil education. Banyak owner, banyak orang yang berjawatan tinggi, banyak mereka yang berada dekat high level, tidak memberikan panduan kehidupan. Career path. Kalau kita dulu ada dipanggil education path, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, pergi ke universiti, belajar, nanti kerja, dia ada career path. Daripada tadika lah. Tapi kenapa orang yang dah masuk kerja tak ditunjukkan career path, apa dia akan jadi? Sebab orang yang bekerja ni, dia ada satu pemikiran tau. Bila aku akan kahwin, jadi aku nak tahu gaji aku naik berapa. Bila aku boleh ada anak, bila aku boleh beli kereta, bila aku boleh sekian. Jadi kalau tak ada panduan, naik grade sebagai. Jadi bila kita dah menguruskan needs, maka automatik perasaan tu diuruskan. Kalau kita sibuk uruskan perasaan, dia marah nak urus, dia sedih nak urus. Bila nak urus organisasi? Tak selesai. Yes. Kita bukan nak jadi Superman, nak selesaikan semua masalah orang. Matlamat utama kita adalah kita nak selesaikan masalah organisasi dahulu. Sebab kalau ada satu soalan lagi. Soalan sebelum kita akhiri. Dia isunya adalah tentang bagaimana nak menguruskan bakat yang ada dalam organisasi. Kadang-kadang orang ni kita ambil kerja asalnya mungkin untuk driver. Tiba-tiba bila masuk dalam bekerja dia rupanya boleh jadi apa nama ni speaker, dia boleh jadi bakat lain. Macam mana kita nak menguruskan bakat yang berada dalam organisasi? Ada bagi tips sikit tak? Alright, namanya ilmu ketap bibir. Ketap bibir. Apa maksud ketap bibir? Ketap bibir ni saya istilahkan daripada guru saya lah. Dia kata apa? Sebab saya mengadu dekat guru saya bagi tahu puan guru, macam mana staff saya ni dia buat silap, geram, tapi dia ni bagus, dia ni pandai, dia ni hebat, nak buat itu, nak buat ini, tapi saya geram aja. So dia kata apa? Basit, kamu kena belajar ilmu ketap bibir. Saya kata ketap bibir? Macam mana tu? Cuba kamu marah, tapi kamu tak boleh cakap apa-apa, kamu akan buat apa? Saya cakap, dia ketap bibir ni. Jadi apa maksud dia? Kalau nak menguruskan talent, nak menguruskan orang yang berbakat, you kena belajar ketap bibir. You kena okey kalau dia buat silap. Sebab orang talent ni, mereka akan tend to buat silap. You jangan marah, you tunjukkan jalan je. Tunjukkan bagi tahu apa nak kena buat. Kita akan buat mistake, tapi anggaplah mistake tu sebagai yuran pengajian kita. Anggaplah mistake tu sebagai yuran R&D kita. Anggaplah sebagai mistake itu adalah kita punya cost development kita. Betul. Sebab kalau dia tak buat silap, kita tak tahu. Betul. Sebab mana-mana bisnes kat dunia ni, mana-mana organisasi kat dunia ni yang menyebabkan kita pandai. Macam tu Azli dan kita pun. Kalau kita tak buat silap, kita tak jadi matang. Kalau kita tak buat silap, kita tak akan dapat wisdom tu. Kalau kita tak buat silap, kita tak akan jadi lebih tenang. Kita anak muda, pernah memberontak, pernah melawan, pernah terlepas cakap, pernah maki tu maki ni. Kalau tak pernah tu kau malaikat, kau bukan manusia. So bila kita dalam keadaan yang pernah buat silap, tapi kita akan, aku dah belajar. So membuatkan kita akan lebih matang. Jadi sebenarnya, tapi kenapa bila kita ada talent, ada bakat, bila dia buat salah, kita terus menghukum. Kita terus membatalkan. Kita terus ejek. Sebab itu saya memetik kata-kata ayah saya. Tuan Azli kenal ayah saya, seorang penjual nasi lemak kuih di tepi jalan. So mungkin orang kampung kenal ayah saya sebagai penjual kuih di tepi jalan. Mungkin ramai yang tak tahu ayah saya sebenarnya adalah seorang guru. Seorang pengetua dan beliau kehidupannya habis kerja jual nasi lemak tu, dekat rumah beliau akan sangat banyak membaca. Orang yang hidup penuh dengan falsafah. Dan dia adalah orang yang boleh baca kitab Arab tidak berbaris.
Dan kalau orang baca Quran, dia boleh tahu salah kat mana. Ya, Sebab dia adalah bekas guru nahwu sorof. Kalau dalam bahasa Melayunya, guru tata bahasa lah dalam bahasa Arab. Jadi memang nampak luar kami jual nasi lemak, niaga nasi lemak, kuih tepi jalan. Tapi di belakang tabir, beliau banyak mengajar saya tentang falsafah hidup. Apa ayah saya beritahu? Dia kata apa? Kalau manusia itu buat silap, buat salah, maka kamu ajak, jangan ejek. Kamu rangkul, jangan pukul. Kamu betulkan, jangan batalkan. Kamu puji, jangan keji. Saya ulang perasa ini. Okay? Kalau kamu melihat manusia itu buat salah, buat silap, kamu jangan hukum. Sebab kalau kita hukum, belum tentu dia ahli neraka, belum tentu kita ahli syurga. Betul. Okay, maka kita ajak, jangan ejek. Kita rangkul, jangan pukul. Kita betulkan, jangan batalkan. Kita puji, bukan keji. Betul. Okey, terima kasih Tuan Wasit. Sama-sama. Itu antara yang saya boleh kongsikan. Saya rasa banyak sangat ilmu yang Tuan Wasit kongsikan pada kita pada hari ini. Saya harap semua dapat share video ini. Boleh pergi ke page Tuan Abdul Basit yang banyak informasi tentang pembangunan manusia sebenarnya. Saya nak memperkenalkan juga pada Tuan Basit pada universiti. Mungkin selepas ini kita akan adakan program bersama-sama. InsyaAllah. Saya mewakili Mengurusi Penerbit mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita. InsyaAllah minta maaf di atas kekurangan kami. Semoga ilmu hari ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa di Kelantan. Terima kasih Tuan Azri jemput saya. Sama-sama. InsyaAllah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.